Setelah Islam itu indah. Dah pun bersedia di Konti Kim FM untuk bersama dengan rakan-rakan pendengar. Anda juga boleh tonton secara terus di FB Go Live waktu ini di Kim FM bersama dengan kita di Konti. Saya lalukan kehadiran yang bahagia Ustaz Abdul Rahman Harman Shah Raniri di Konti Kim FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama rasanya dah tak bersama dengan Ustaz. Ustaz? Ya, betul. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz hari ini meluangkan masa untuk bersama dengan sahabat pendengar. Untuk kali ini bersama Menerusi Islam Itu Indah, kita nak cerita tentang bagaimana ataupun ketaatan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Mungkin sebagai mukadimah pertemuan kita, boleh kita mulakan terlebih dahulu mukadimahnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi yang mulia ini dapatlah sama-sama kita bertemu walaupun dengan perantaraan radio. Dapat kita sama-sama berkongsi ilmu dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita amalkan dalam kita menelusuri kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada DJ yang bertugas dan juga sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kali ini insya-Allah memberikan kita manfaat dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan satu topik, iaitu ketaatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan bermaksud kepatuhan, al-inqiyad dalam bahasa Arab, dan begitulah juga dengan makna-makna yang seumpama dengannya, kepatuhan dan ketundukan hati terhadap sesuatu. Manakala para sahabat bermaksud ialah orang-orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa jua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membicarakan tentang ketaatan para sahabat ini, perlu juga kita mengetahui apakah pentingnya kita mengkaji ataupun membahaskan tentang sifat para sahabat. Maka jawapan bagi persoalan tersebut ialah kerana para sahabat ini telah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana mereka masih lagi hidup di dunia ini. Ya. Maka kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada kita mencaci para sahabat. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi lau anfaqtum mithla uhudin dhahaba ma balagtum nisfa muddihim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, hadis ini diriwayatkan dengan pelbagai lafaz. Antara lafaz yang ada ialah seperti mana yang kita sebutkan tadi, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu mencaci para sahabatku, kerana sesungguhnya kalau kamu menginfakkan harta, kalau kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, kamu sama sekali tidak akan dapat menyamai infak yang dilakukan oleh para sahabat sekalipun separuh daripada mud mereka, separuh daripada cupak mereka. Jadi perbezaannya sangat ketara. Maka oleh kerana itu, dalam hati umat Islam mestilah ada terselit dalam hati umat Islam perasaan hormat, perasaan memuliakan, mengagungkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah insan yang dipilih oleh Allah untuk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk menjadi saf yang pertama bagi umat Islam. Dalam ramai-ramai umat Islam zaman berzaman ini, mereka ni saf pertama. Mereka berjaya, maka yang lain berjaya. Mereka gagal, maka yang lain juga gagal dengan izin Allah. Ditakdirkan oleh Allah, mereka lah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang kata apa, generasi awal, first batch, perintis. Dan mereka ini wajarlah untuk kita melalui teori dan juga praktikal. Bukan sahaja dengan teori, bahkan juga mereka melihat bagaimana
praktikal yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Saya kira itulah sebagai pendahuluan insya-Allah. Masya-Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk berikan gambaran awal apa yang bakal kita tempuh untuk beberapa minit ini bersama dengan Ustaz bila cakap tentang ketaatan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tertarik bila Ustaz nyatakan tadi mereka ini dijanjikan syurga. Tapi mereka taat. Kan satu nak tahu juga ketaatannya bagaimana mereka taat dan macam mana kita nak mencontohi ketaatan mereka. Mereka dah janjikan syurga pun taat, kita ni yang jauh, masya-Allah, Allah Rabbi. Macam mana Ustaz? Baik. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mereka mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kerelaan hati mereka. Kerana hati mereka sudah benar-benar yakin kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itu, bab kata orang lah, bila kita dah suka pada sesuatu maka kita akan ikut apa jualah yang disuruh. Maka oleh kerana hati para sahabat ini sudah ada keterikatan tu, sudah ada hati mereka sudah terpaut jatuh cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kerana itu mereka taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antara contoh bagaimana taatnya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah seperti mana satu kisah yang disebutkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dalam Kitabul Jihad, bab berkenaan dengan jihad, bagaimana dalam peristiwa peperangan Hunain, dalam peristiwa peperangan Hunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan para sahabat untuk bermalam di pertengahan jalan. Dan ketika itu salah seorang sahabat dia telah panjat ataupun naik ke satu tempat yang tinggi, dan dia telah melihat di sebelah sana, di balik bukit sana, ada satu gerombolan tentera kaum kafir Quraisy, kaum musyrikin yang sangat hebat. Mereka ni datang dengan bilangan yang ramai, senjata yang hebat, lengkap. Bahkan bukan itu saja, bahkan mereka datang dengan kambing, dengan binatang-binatang ternakan, emas, perak semualah. Kerana orang Arab zaman dahulu memang kalau mereka berperang, mereka bawa semua. Kerana perkara-perkara tersebutlah yang menjadi pemangkin semangat. Sebab kalau tak menang, ini semua barang-barang yang dibawa ni semua akan jadi harta rampasan lah kepada pihak yang satu lagi. Jadi mereka bawa ni, mereka seolah-olah pertaruhkan. Kambing ni semua jadi taruhan ni. Kalau aku menang, perkara ni semua kekal di tangan dia. Kalau tidak, maka ini semua akan jatuh ke tangan musuh dia. Maka mereka bawa. Punyalah, satu kerana mereka ni nak jadikan itu sebagai pemangkin. Yang keduanya ialah kerana mereka ni overconfident. Dia overconfident. Terlalu yakin yang mereka ni akan menang. Jadi bawa semua. Apa nak takut kita akan menang? Apa nak takut kita bawa harta banyak? Maka sahabat tadi turun dan bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu risaulah. Esok itu semua akan jadi ghanimah kita. Harta rampasan. Esok semua akan jadi harta rampasan kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pada para sahabat, siapakah di antara kalian yang sedia untuk menjaga keselamatan kita semua, kerana khawatir daripada lembah tersebut akan ada musuh-musuh yang masuk ke kawasan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bermalam. Maka seorang sahabat mengangkat tangan, namanya Anas bin Abu Marthad. Anas bin Abu Marthad radhiyallahu taala anhu. Anas bin Abu Marthad kata, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, naiklah kuda kamu. Maka dia pun naik kudanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, pergilah kamu ke tempat sana dan kamu mestilah menghadap ke arah lembah tersebut. Maknanya duduk berdiri di atas naik kuda dan berkawal di atas tempat tinggi tadi, menghadap lembah tadi, menghadap kawasan rendah yang banyak musuh tu. Sepanjang malam. Jangan balik sebelum subuh. Maknanya mesti subuh di sana. Maka Anas bin Abu Marthad pun pergi. Maka setelah azan subuh, masuk waktu subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangun dan mengerjakan 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat, mungkin tahajud, mungkin qabliyah, wallahu alam. Kemudian selepas mengerjakan sembahyang 2 rakaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, di manakah sahabat kamu ini? Mana dia sahabat yang berjaga malam tadi, yang tolong jaga security untuk kita? Maka para sahabat kata, kami belum nampak lagi. Maka diiqamahkan azan subuh. Setelah azan subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sembahyang subuh bersama dengan para sahabat secara berjemaah. Maka selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada para sahabat
bergembiralah kamu kerana sungguhnya sahabat kamu telah pulang. Mereka pun melihat pada celah-celah pokok itu ada kelihatan seorang lelaki. Maka keluarlah Anas bin Abu Marsad, dan dia berjalan dengan kudanya, dengan dia menunggang kudanya dan turun dan berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun laporkanlah apa yang dia buat. Maka dia kata, wahai Rasulullah, pada malam tadi aku telah buat seperti mana yang kamu suruh, dan aku dapati tidak ada orang yang mara ke hadapan. Maknanya tak ada, maknanya selamatlah semuanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya satu soalan. Adakah kamu turun hal nazaltal lailah? Adakah kamu turun pada malam tadi? Malam tadi kamu turun tak daripada kuda? Kata Anas bin Marsad radhiyallahu anhu, dia kata, aku tidak turun pada sepanjang malam tersebut melainkan hanya untuk buang air dan juga untuk solat. Itu sahaja. Bayangkan sepanjang malam daripada isyak tu sampai ke subuh hanya duduk di atas kuda kan, bukannya selesa, bukannya ada tempat sandar ke apa kan. Lepas tu lenguh ni, peha ni, kalau siapa biasa naik kuda dia tahulah lenguh, pinggang lagi sakit kan. Kalau kita nak turun sekejap lah, nak jalan-jalan sekejap lah, luruskan kaki, silap-silap baring pun ada, baring kat atas lantai, kat atas tanah kan, nak luruskan belakang tak ada. Kata Anas bin Abi Marsad, aku sampai saja aku di tempat itu, aku terus berada di atas kuda aku, menghadap ke arah tempat yang kamu suruh, kamu perintahkan. Aku tidak turun melainkan hanya untuk qada hajat dan juga untuk solat. Solat tu maksudnya solat fardu lah. Kerana yang sunat pun perlu dikemudiankan kerana arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu lebih penting. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam punyalah gembira dengan sifat taatnya para sahabat, taatnya Anas bin Abi Marsad ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas ni kamu buatlah apa saja, ya, kalau kamu tidak melakukan apa-apa amal kebaikan pun, maksudnya amal kebaikan yang sunat lah, yang wajib mesti kena buat. Tapi kalau kamu tak buat apa-apa amalan sunat sekalipun, kamu telah dijamin syurga. Masya-Allah. Hanya kerana itu saja, ketaatan. Dia bukan masalah apa ni, satu amalan ke dua amalan, tapi kerana taat itu, nilai taat itu. Pada waktu tersebut, ketika orang lain semua perlukan kerehatan, ya, perjalanan jauh, sepatutnya malam tu tidur, tapi dia korbankan tidur dan rehat dia untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tak turun daripada kudanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak apalah, lepas ni kamu buatlah apa saja pun, Allah dah maafkan kamu dah awal lagi. Kamu tu telah pun dijamin syurga, telah dicatatkan nama kamu di kalangan ahli syurga. Jadi perkara-perkara ini perlu untuk kita tahu. Ya, kisah-kisah para sahabat ini sepatutnya menjadi pemangkin dan juga aspirasi bagi kita supaya kita ni mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan awal, dan untuk sahabat-sahabat pendengar ada sebarang pertanyaan, persoalan boleh saja ajukan di talian kita di 0362051500 dan juga di WhatsApp Kim FM di 0129004004. Hari ini kita memang nak ambil semangat daripada apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat, para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentaati baginda. Insya-Allah untuk anda dengan ke mana-mana teruskan bersama kami di Kim FM, pilihan utama anda. Islam itu indah pagi ini bersiaran bersama dengan tamu di Konti Kim FM. Kita ada Ustaz Abdul Rahman Harmansyah Raniri bersama dengan kita, cerita tentang ketaatan para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak buka seluas-luasnya untuk anda dapatkan pencerahan bersama dengan bagi Ustaz pada pagi ini di talian kita di 0362051500 dan juga di WhatsApp Kim FM di 0112900400. Sahabat kita di WhatsApp Ustaz bertanyakan soalan Mida dari PJ tanya bagaimana untuk zaman sekarang kita mengikut Habib-Habib keturunan Nabi dan juga Habib-Habib lain kerana sunnah Nabi begitu hidup dalam kehidupan mereka. Mohon pencerahan sikit daripada Ustaz. Baik, soalan yang bagus, ya. Saya kira di Malaysia ini golongan habaib ataupun para habib ini tidak asing lagi daripada kita. Kita mengenali mereka lebih-lebih lagi dalam zaman sekarang ni. Kita ada Facebook, ada WhatsApp dan sebagainya. Jadi kita mengenali mereka, gambar mereka pun kita tahu, ya, kalau ada program pun kita dapat ikutinya secara live. Jadi para habaib ini, mereka ialah golongan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya kalimah habib ini
dipanggil diberikan gelaran tersebut kepada ahli keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datangnya daripada Yaman ataupun kalau lebih secara khususnya daripada Hadramaut. Itu yang biasanya difahami oleh masyarakat lah. Makanya memang betul kalau kita lihat kepada kehidupan para habaib ni, ya, para habaib ni sangat-sangat mementingkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada zahir dan batinnya, sama ada dari segi ibadah maupun akhlaknya, ya, seolah-olah mereka mewarisi bukan sahaja nasab keturunan, bahkan juga mereka mewarisi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada bangun pagi, ya. Kalau kita lihat pada kehidupan habaib yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati mereka bangun awal, kemudian mengerjakan tahajud, kemudian istiqamah mengerjakan solat subuh secara berjemaah, kemudian selepas subuh mereka duduk dalam keadaan berzikir mengingati Allah sehinggalah terbit matahari. Masuk waktu isyraq mereka mengerjakan sembahyang isyraq 4 rakaat, kemudian masuk waktu duha mereka mengerjakan sembahyang duha 8 rakaat. Kalau kita lihat, ya betul, memang benar mereka beramal, bahkan mereka amalkan itu bukannya sekali-sekala. Mereka dah jadi istiqamah dah jadi darah daging mereka. Daripada kecil lagi mereka diasuh begitu oleh keturunan-keturunan mereka, oleh mak ayah mereka yang daripada keturunan-keturunan yang baik. Maka adalah sangat pentinglah untuk kita mengikuti mereka, ya. Dan kita ikuti mereka ni pertama sekali ialah kerana mereka ni mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya ahli keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak ikut sunnah pun kita tak ikut juga. Yang keduanya ialah kerana mereka ni keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu mengalir dalam tubuh badan mereka. Walaupun tapi ialah mungkinlah percentage tu tak samalah, bukanlah 100%. Tapi DNA-nya di situ. Tapi ada di situ. Maka kita di antara kesempurnaan iman kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita menghormati ahli bait keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, aku telah tinggalkan pada kamu semua dua perkara, iaitu yang pertama sekali ialah kitabullah, Al-Quran, dan yang kedua ialah itrati ni ialah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang biasa kita dengar iaitu hadis berkenaan dengan Al-Quran dan juga sunnah. Kan kita biasa dengar taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabi ataupun wa sunnati atau kama qala alaihi salatu wassalam. Aku telah tinggal kepada kamu dua perkara yang mana kamu tidak akan sekali-kali sesat selagi mana kamu mengikutinya, iaitu kitabullah, Al-Quran, dan yang kedua ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita maklum dah memang Al-Quran dan sunnah, tetapi ada juga riwayat yang lain yang disahihkan oleh sebahagian ulama atau dihasankan oleh sebahagian ulama, kitabullah dan juga itrati, iaitu ahli bait, para ahli bait. Maka kita gabungkan dua riwayat. Yang pertama sekali, Quran memang kita kena ikut, dan yang kedua ialah kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga ialah kita mengikuti ahli bait apabila kita dapati mereka benar-benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Masya-Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan, dan kita nak raikan rakan kita di talian di 0362051500. Kita ada Encik Khalid di talian untuk sama-sama bertanyakan soalan pada yang bagi Ustaz. Silakan soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Benarkah ada yang mengatakan bahawa kalau kita ni berada di zaman sahabat, sahabat kita ni orang munafik, sebab apa kita ni cakap lain buat lain. Kalau para sahabat ni berada di zaman kita, misalnya kita kata dia gila, apa perkara-perkara yang tak terbuat pada kita ni dilakukan oleh para sahabat. Bezanya lah kita dengan para sahabat Ustaz. Yeah. Kalau sekiranya kita berada di zaman sahabat, maka kita akan jadi munafik. Kalau sekiranya para sahabat berada pada zaman kita, maka kita akan anggap mereka ni macam orang gila. Kerana asingnya kehidupan mereka dan amalan mereka dengan amalan kita. Ini kata-kata ini ada benarnya dan dia kontekstual lah. Ya, bagi orang yang memang keimanannya tinggi, memang betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang bersedia untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak mustahil kalau sekiranya mereka hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang yang tergolong di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patuh lagi taat. Tapi ada pun orang-orang yang seperti mana yang disebutkan tadilah,
oleh orang pendengar kita yang bertanya tadi. Kalau sekiranya ya dengan sifat yang keji, dengan tingkah laku yang buruk dan juga perilaku yang kurang baik, dengan sifat-sifat tersebut kita hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak mustahil kita tergolong di kalangan orang munafik, wal'iyadzubillah. Maka kerana itu kita syukur pada Allah lah. Allah Ta'ala mengetahui keadaan kita, jadi Allah letakkan kita di zaman kita ini. Mana sekalipun pada zaman mana sekalipun kita diletakkan, itu tak penting. Yang penting ialah bagaimana kita mentaati perintah Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga para sahabat, seperti mana beliau sebutkan tadi, para sahabat kalau berada di zaman kita ni, kita anggap mereka ni macam orang gila. Ada benarnya juga kalau sekiranya orang yang melihat para sahabat itu orang yang memang tidak kuat pegangannya pada agama, cuai dan lalai daripada mentaati perintah Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan pelik. Dia akan pelik dengan kelakuan para sahabat. Kerana kelakuan para sahabat ni memang bulat-bulat mentaati perintah Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bertanya. Kalau bila mereka dengar sahaja arahan dan suruhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tak bertanya apakah sebabnya, kenapa kena buat, apa rasionalnya, apa relevannya perintah ini wahai Rasulullah. Tak ada. Dengar taat terus. Kalau ada pun soalan-soalan begitu sangat jarang. Mereka sentiasa taat. Saya bagi contohlah dalam satu kisah, dalam satu hadis disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awalnya memakai cincin emas. Yalah, emas ni siapa tak suka kan, cantik kan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari cabut cincin tersebut dan buang. Jadi para sahabat juga membuangnya. Tak tahu pun kenapa. Tak tahu apa, tak diterangkan lagi, belum diterangkan lagi kenapa. Tapi mereka semua bila tengok saja terus cabut cincin tersebut dan buang. Yang pertamanya kita tahulah para sahabat ni buang. Itu taat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membuang cincin tersebut. Itu satulah, itu yang semua orang insya-Allah boleh faham lah. Tapi yang cuba kita patah balik sikit. Mereka buang tu kerana mereka juga membuat cincin emas. Maknanya mereka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat cincin emas, mereka pun buat juga cincin emas. Pakai juga. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perintahkan mereka buat. Jadi meniru tu. Itu. Bila dia tengok sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam buat cincin emas, maka mereka pun buat kerana mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ialah kemudiannya bila mereka melihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam cabut dan buang, maka para sahabat pun cabut. Dan yang menariknya, di antara mereka itu, di antara para sahabat, ada yang tegur kawannya, kenapa kamu buang? Ambil balik dan dapatkanlah manfaat daripada emas tersebut. Emas kan mahal kan. Emas ni tak pernah turun. Dari zaman dulu sampai sekarang. Daripada zaman dulu sampailah zaman sekarang, memang emas tu benda yang berharga. Kerana itu diwajibkan zakat. Benda-benda galian-galian yang lain walaupun berharga sekalipun tak diwajibkan zakat kalau mengikut kita lah, mazhab Syafi'i. Tapi emas ni memang kerana sifatnya Allah tetapkan pada dia, memang sepanjang zaman sentiasa bernilai dan berharga, maka diwajibkan zakat. Jadi sahabat ni kata, kenapa kamu buang? Yang Nabi SAW larang pakai saja, tapi boleh jual kan, boleh jual, dapatkan hasilnya, kemudian belilah apa-apa yang lain yang halal, kan. Tetapi kata sahabat tersebut, bagaimana mungkin aku mengambil semula barang yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kalau sekiranya dia ambil dan dia jual dan dia mengambil manfaat daripada nilainya, tak ada masalah. Dari segi fiqh pun tak ada masalah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak ada larang. Tetapi kerana hati tu rasa tak sedap, mengambil semula benda yang telah dilontarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan perihal solat dengan memakai capal. Pada mulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat untuk solat memakai capal. Khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala fi khifafihim, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat, bezakanlah diri kamu dengan orang Yahudi kerana sesungguhnya mereka tidak mengerjakan solat dalam keadaan memakai capal maupun memakai khuf. Khuf ni maknanya stokin kulit. Baik, jadi para sahabat dah tahulah. Jadi bila sembahyang mereka pakai capal, mereka pakai. Cuma mereka ketuklah, bersihkanlah sebelum membawa masuk. Tiba-tiba pada satu hari dilihat ketika sembahyang, ketika Nabi SAW menjadi imam,
Nabi SAW tiba-tiba cabut, buka capalnya ketika dalam sembahyang. Maka para sahabat yang di belakang tu, yang bersaf-saf itu, semuanya mencabut capal mereka. Semuanya menanggalkan capal mereka. Selesai sembahyang, Nabi SAW pusing ke belakang dan tanya para sahabat, kenapa pula kamu semua buka capal ni? Maka kata sahabat, kami tengok Nabi SAW, kami melihat kamu mencabut, membuka capal, kami pun ikut. Tak tahu sebab kenapa. Ikut saja. Maka Nabi SAW bagi tahu, aku cabut ni, aku buka capal ni kerana Jibril datang pada aku. Dalam sembahyang tadi, Jibril bagi tahu pada aku bahawa pada kasut kamu, pada capal kamu wahai Rasulullah, ada najis. Kerana itu aku cabut. Jadi para sahabat mereka mentaati dalam semua perkara. Walaupun tak tahu sebab apa. Tak ada rasionalnya. Ikut je. Itu yang kita katakan. Jadi ada benarlah kata-kata tadi. Kalau sahabat ada zaman sekarang, kita anggap dia macam gila. Kerana ikut sungguh Nabi SAW. Tapi seperti mana saya katakan tadilah, ianya ini bukan dalil kan, bukan hadis. Jadi dia kontekstual lah, terikat dengan tempat, keadaan. Mungkin keadaan pada waktu yang lain mungkin tidak dianggap gila. Macam itulah, wallahualam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Dan lagi soalan daripada sahabat kita ni Ustaz, untuk bertanyakan soalan bersama dengan yang bagi Ustaz, kita ada Nur dari Ipoh, kata bagaimana kita mahu taat pada baginda Rasulullah SAW sedangkan Rasulullah sudah terlalu lama meninggalkan kita. Kita kalau secara logik je Ustaz kata perlu taat pada orang yang masih hidup. Bagaimana tu Ustaz? Ya, ini soalan yang baik ya. Bila mana kita mengetahui perlunya taat pada Allah, pada Nabi SAW, ya, maka secara tak langsung kita akan tanya, macam mana kita nak taat pada Nabi SAW sedangkan Nabi SAW sudah tiada. Maka jawapannya ialah dengan cara kita mempelajari, memahami, mendalami hadis-hadis Nabi SAW, sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan setelah kita pelajari, kita fahami, maka kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, bila kita amalkan sunnah-sunnah tersebut, maka bermakna kita mentaati Nabi SAW. Ya, kita menjadikan Nabi SAW ni sebagai orang yang menunjukkan jalan kehidupan kita ni, yang mengaturkan kehidupan kita. Dan memang itulah yang kita disuruh. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, demi Tuhan kamu wahai Muhammad, mereka sama sekali tidak beriman selagi mana mereka menjadikan kamu sebagai orang yang memutuskan, sebagai pemutus. Selagi mereka tidak menjadikan kamu sebagai pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan, selagi itulah mereka tidak dikira beriman. Makanya Nabi SAW ni sepatutnya menjadi orang yang membuat keputusan bagi kita, bukan kita buat keputusan. Apa-apa juga keputusan, maka perlu dilihat apakah keputusan Nabi SAW bagi situasi saya ini. Kalau Nabi, macam mana Nabi selesaikan masalah ini? Kalau Nabi SAW bagaimana baginda menghadapi situasi macam ni? Maka nak tak nak perlu untuk kita menelusuri hadis Nabi SAW. Dan saya teringat satu hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang kamu selagi mana kehendaknya, kemahuan hatinya selari dengan apa yang aku bawa. Itu. Wallahualam. Masya Allah. Kita ada lagi soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Kim FM Ustaz. Bagaimana sebenarnya Ustaz nak berdepan dengan masyarakat yang kadang-kadang melihat kita, tak tahulah kalau kita merasakan kan, nampak macam sinis bila pandang kita, bila kita berpakaian ataupun berperwatakan mengikut apa yang baginda Rasulullah SAW tunjukkan Ustaz. Ya. Tabiat manusia memang sentiasa akan mengkritik. Itu memang tabiat manusia. Ya. Maka oleh kerana itu hendaklah kita melihat bagaimana kita mendapatkan keredaan Allah dan juga kecintaan Nabi SAW. Itu yang utama. Kata Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keredaan manusia itu adalah matlamat yang tidak mungkin tercapai. Kan? Kerana memang kalau kita nak memuaskan hati semua pihak, memang kita tak akan dapat. Kita pun biasa dengar kisah Juha dengan ayahnya kan. Dia dengan ayahnya ada berjalan dengan seekor keldai. Masuk satu kampung, orang kampung mengata dia, membawang lah kalau istilah kita sekarang ni kan, membawang. Dia kata, apalah diorang ni, ada keldai tapi tak nak naik. Ada keldai tapi tak nak naik. Jadi mereka pun naik. Masuk pula kampung kedua, dia kata, apalah mereka ni,
Ya, kedai itu bukannya kuat sangat. Patutnya seorang naik, seorang lagi jalan kat bawah, jalan pimpin dia. Macam itulah seterusnya. Jadi masuk satu lagi kampung, anak dia pula naik, yang si bapak pula berjalan. Masuk lagi satu kampung, dia kata yang sepatutnya bapak yang naik sebab bapak tu dah tua, anak tu kuat lagi. Makanya keredaan manusia jangan dilihat sangat. Jangan dilihat sangat, ya. Keredaan manusia ni satu benda yang tidak boleh dicapai. Maksudnya tak boleh kita nak memuaskan hati seluruh manusia. Tapi kalau keredaan Allah, insya-Allah kita boleh dapatkan, kerana para sahabat telah membuktikan di dunia lagi mereka telah mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan caranya mentaati Rasulullah. Ustaz, ya. Masya-Allah. Ustaz di WhatsApp Kim FM, di Facebook Kim FM, Muhammad bertanya soalan, kata bagaimana kita nak bina umat dengan rasa kasih sayang ketika zaman diuji dengan ujian perpecahan dan sebagainya ni Ustaz, sedangkan kasih sayang itu apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, adakah ada peluang untuk umat kita bersatu kembali? Macam mana Ustaz? Ya. Perpecahan umat merupakan satu perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah berdoa pada Allah supaya umat baginda sallallahu alaihi wasallam dijauhkan daripada 3 perkara. Pertama sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya umat ini tidak dibinasakan sekaligus secara total, sebagaimana umat-umat terdahulu ada di antara mereka yang bila azab tu turun habis semua. Licin, tak ada seorang pun tinggal. Yang tinggal pun sikit sangatlah nak dibanding dengan bilangan yang ramai itu. Maka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak silap saya, tempat Nabi berdoa tu ialah sekarang ni dipanggil Masjid Ijabah. Di Madinah kalau kita pergi ada Masjid Ijabah. Tapi orang Melayu kadang-kadang tak tahu perkara tu, sebab itu bukanlah termasuk dalam pakej selalunya. Dia kena mutawif tu kena pandailah. Tak silap saya tempatnya ialah Masjid Ijabah. Masjid tempat doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan. Doa yang 3 itulah. Dan salah satu daripada 3 doa itu ialah Nabi SAW minta pada Allah supaya umat ini tidak berpecah, tidak berselisih faham. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak perkenankan. Maknanya Allah Ta'ala memang mahukan umat ini pelbagai. Pelbagai. Kerana apa? Kerana Allah nak lihat siapakah di antara kita ini yang menjadi ejen-ejen penyatuan umat. Penyatuan umat. Kerana itu Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka, melainkan bagi orang yang illa man amara bi sadaqatin, kecuali mereka yang menyeru, yang mengajak kepada sedekah, aw ma'rufin, ataupun amalan kebaikan, aw islahin bainan nas, ataupun dia mendamaikan sesama manusia. Siapa yang buat ni, apa dia punya faedah dia? Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan perkara tersebut hanya untuk mendapatkan keridaan Allah, maka dia akan mendapat ganjaran yang besar. Makanya kita jangan risau, ya, kita jangan risau. Kita buat sahaja apa yang kita mampu untuk menyatukan ummah. Dan dalam nak menyatukan ummah ni, kita ajak kepada perkara yang disepakati. Dalam banyak-banyak perkara takkanlah langsung tak ada benda yang sepakat, kan? Takkanlah daripada A sampai Z semua bercanggah. Oh, teruk sangat macam tu, kan? Kalau macam tu zalimlah Allah Ta'ala. Tidak, dia mesti ada juga titik persamaan tu. Ke arah titik persamaan itulah yang sepatutnya kita usahakan, mengajak manusia ke arah titik persamaan itu. Yang khilaf-khilaf ni kita berlapang dada. Kita berlapang dada dengan syarat khilaf itu ialah khilaf yang mu'tabar. Tetapi yang menjadi titik bersamaan, maka kita usahakan supaya seluruh umat datang ke arah perkara tersebut, mengamalkannya, dan daripada situ insya-Allah jurang perbezaan tu akan dapat dikurangkan, dan juga hati-hati umat Islam dapat disatukan insya-Allah. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin, masya-Allah. Dan juga sahabat kita tanyakan soalan terakhirlah saya kira, kita apa pendapat Ustaz tentang ada orang kata Maulid Rasul tidak lama lagi, kata di Malaysia kita hanya meraihkan pada hari lahirnya sahaja. Saya teruja melihat umat Islam di Indonesia yang telah mula mengadakan Maulid selama 40 hari sebelum menjelangnya Maulid Rasul. Bolehkah kita meniru semangat itu sebagai saudara Islam kita lah Ustaz?
Ya, Maulidur Rasul ataupun sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan sambutan bagi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat perbahasan para ulama sirah, mereka sendiri berbeza pandangan dalam menentukan bilakah tarikh yang sebenarnya, tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Maka atas dasar tersebut, ramai di kalangan para ulama dan juga para pendakwah, mereka menggalakkan masyarakat untuk mengadakan sambutan Maulidur Rasul bukan sahaja ketika Rabiul Awal, bahkan sepanjang tahun. Kalau masa kami di Mesir dahulu, memang ada setengah tempat setiap minggu. Setiap minggu mereka meraihkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan kisah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tu daripada awal, kemudian setelah itu semua bangun dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap minggu dibacakan. Jadi kisah-kisah tu sampai kita pun jadi hafal. Masyarakat yang hadir dah ingat benda tu. Oleh kerana apa? Kerana kita sambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bukan kerana tarikhnya 12 Rabiul Awal tu, tapi kerana kelahiran itu. Jadi bila kita sambut kelahirannya, maka kita tidaklah terikat dengan tarikh 12 Rabiul Awal. Maka baguslah kalau sekiranya majlis-majlis yang membacakan kisah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu diadakan sepanjang tahun. Bulanan ke ataupun 2 bulanan, 2 bulan sekali, sangat-sangat bagus. Sebagai rasa syukur kehadiran baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan kita sampai ke hujung-hujung dah sebenarnya Ustaz untuk pertemuan pada hari ini. Mungkin ada sedikit penutup atau kesimpulan untuk ketaatan para sahabat kepada Rasulullah SAW ini, Ustaz. Ada satu kisah yang saya lupa nak sebutkan sebelum ni, jadi kisah ni sebagai penutup lah pada pertemuan kita pada kali ini, iaitu pernah sekali Nabi SAW naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumaat. Maka ialah bila khutbah dah berjalan, dah bermula, maka yang berdiri sepatutnya duduklah, melainkan orang yang sembahyang tahiyatul masjid. Maka Nabi SAW perintahkan para sahabat yang masih lagi berdiri supaya duduk. Ketika itu yang menariknya ialah ketika itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu baru sahaja sampai ke Masjid Nabawi. Dia baru sahaja melangkah masuk pintu masjid. Bila dia dengar sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar mengarahkan duduk, dia terus duduk di pintu masjid. Masya-Allah. Begitu bersegeranya para sahabat dalam melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, wahai Abdullah bin Mas'ud, marilah masuklah ke dalam, kan. Janganlah duduk depan pintu. Tapi nak kata begitu segeranya para sahabat taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di kesempatan ini saya mengambil peluanglah untuk mengiklankanlah, boleh kan? InsyaAllah kita pada 3, 4, 5, 6 November kita ada ijtima' ataupun perhimpunan umat Islam di Maibs Serdang. Tapi dia untuk orang lelaki je lah. Untuk orang lelaki je. 3, 4, 5, 6. 3 tu hari Sabtu, bermula asar 3 hari bulan dan berakhir dengan 6 hari bulan hari Selasa. Tak silap saya hari Isnin tu ada cuti di Bali, tak silap saya. Jadi datanglah beramai-ramai insya-Allah pada 3, 4, 5, 6 di Maibs Serdang insya-Allah. Sama-sama kita usahakan bagaimana hati kita bagaimana diri kita ni menjadi orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyuburkan rasa cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Saya sangat berusaha hati Ustaz dapat hadir untuk sama-sama berkongsi apapun sampai kita bertemu lagi lain masa insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.